Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusu fish syams fa innaha tublathu wa tantanur rih wa tazharu da'uddafi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku memberi amaran kepada kamu jangan kamu berjemur di panas terik matahari. Aku memberi peringatan kepada kamu, jangan kamu berjemur di panas terik matahari, kerana bahwasanya pada waktu panas terik matahari itulah yang menjadi sebab luntur warna pakaian kamu. Dan pada ketika itu juga bertiupnya angin-angin yang kotor. Dan pada waktu itu juga zahirlah penyakit-penyakit yang tersimpan di dalam bumi, penyakit-penyakit yang terbenam di dalam bumi, menaiki kembali ke permukaan bumi. Maupun zahirlah pada waktu itu penyakit-penyakit yang sebenarnya kamu hidapi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita berhubung tentang waktu yang mudarat untuk manusia menjalani aktiviti, iaitu waktu panas terik matahari. Bilakah panas terik matahari? Iaitu 1 jam sebelum masuknya waktu zuhur. 1 jam sebelum masuknya waktu zuhur dikenali dengan nama waktu al-maqim.
waktu di mana kita digalakkan berlindung dan berehat pada waktu itu. 1 jam sebelum masuknya waktu zuhur dikenali dengan nama waktu al-maqil. Digalakkan kita berehat dan berlindung daripada panas terik matahari. Kemudian setengah jam, nisfus sa'ah, setengah jam lagi menuju ke waktu zuhur, maka dinamakan waktu qailulah. Waktul qailulah, waktu di mana syaitan menggila, dek kerana syaitan kepanasan dengan suasana tengah hari yang panas terik, bahang haba matahari meningkat. Waktu itulah syaitan menggila, kerana syaitan juga daripada jenis haba. Ya, dan sekali lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam galakkan agar kita berlindung di panas terik, berlindung di mana-mana jua daripada panas terik matahari. Dan waktu itu jugalah kita berehat, sama ada tidur seketika, baring, ya. Yang penting jangan menjalani apa-apa jua aktiviti pada waktu tersebut. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita, pada waktu panas terik matahari, 1 jam menuju ke waktu zuhur, begitu juga setengah jam menuju ke waktu zuhur. Dalam masa 1 jam, setengah jam sebelum masuknya waktu zuhur, panas terik matahari, ada 3 kemudaratan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Yang pertama, fa innaha tublathu, pada waktu itu luntur warna pakaian kamu. Tublathu, luntur warna pakaian kamu. Yang kedua, watan tanurri, angin-angin kotor bertiup pada waktu itu. Dan yang ketiga, watazharud da'ud dafi, penyakit-penyakit yang tersimpan di perut bumi naik ke permukaan bumi. Begitu juga penyakit-penyakit yang kita hidapi, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita pun aktif pada waktu itu. Ianya menjelaskan kepada kita agar waktu itu kita beristirahat dalam tempoh 24 jam. Ada waktu di mana kita dituntut berehat, beristirahat. Selain daripada malam hari, inilah dia waktu tengah hari buta. Menjelaskan lagi apa yang Allah firmankan pada ayat 24 surah Al-Furqan. Ayat 24 surah Al-Furqan. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Sadaqallahul azim. Penghuni-penghuni syurga itu pada hari itu, hari penuh gilang gemilang,
hari yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti penghuni-penghuni syurga, diberikan kepada mereka itu sebaik-baik tempat kediaman dan sebaik-baik waktu mendapat kerehatan. Khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Sebaik-baik tempat kediaman dan sebaik-baik waktu kerehatan adalah di dalam syurga. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan kalimah wa ahsanu maqila, wa ahsanu maqila, sebaik-baik tempat mendapat kerehatan, waktu mendapat kerehatan, istirahat apabila diberi penghormatan dan penghargaan, ya, di dalam syurga penuh dengan kenikmatan. Disitulah sebaik-baik waktu kerehatan. Wa ahsanu maqila. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka di sebelah siang hari ada waktu yang disebut waktul maqil, waktu di mana kita digalakkan berehat. Sama ada hendak tidur seketika, silakan. Yang penting berhentikan daripada aktiviti kehidupan, kerana waktu panas terik matahari adalah waktu terbaik untuk berehat. Waktul maqil. Kerana kita akan berdepan nanti setengah jam lagi menuju ke waktu zuhur. Itu kemuncak panas terik matahari, syaitan menggila. Namanya waktu qailulah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, panas terik matahari menyebabkan warna pakaian luntur. Fa innaha tublathau, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, begitu terik panas matahari, ya, waktu itu luntur warna pakaian. Apa yang Rasulullah sabdakan ianya memberi peringatan kepada kita. Pakaian yang berwarna pun boleh luntur warna pakaiannya dalam tempoh masa tertentu. Bukan bererti sekali berjemur luntur terus, tidak. Tetapi apabila ianya kerap kali berjemur di panas terik matahari, Rasulullah menyatakan warna pakaian kamu luntur. Ya, apa arti pakaian? Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah. Dah wafat 54 dah wafat sekitar 500 tahun yang lalu. Mengumpulkan hadis-hadis pilihan dalam kitabnya Al-Jami'us Saghir. Dalam mengutarakan hadis riwayat Imam Al-Hakim ini, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bahawa mudaratnya waktu tengah hari buta, pakaian yang kita pakai. Apa makna pakaian? Melindungi tubuh manusia untuk memenuhi dua syarat. Memenuhi syarat menutup aurat, maka berpakaian.
Yang kedua, melindungi tubuh badan, maka kita berpakaian. Jadi pakaian yang kita pakai, selain daripada memenuhi tuntutan syarak menutup aurat, pakaian itu perlulah ada ciri-ciri keselamatan. Ciri-ciri keselamatan maknanya protect kulit, daging dan anggota tubuh badan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan Rasulullah SAW nyatakan kepada kita, pakaian yang protect, yang memelihara tubuh badan kita itu pun boleh luntur warnanya, apatah lagi kalau badan kita ni terdedah dengan panas terik matahari. Pastinya memudaratkan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, beberapa nelayan-nelayan berjumpa dengan saya dan mengajukan sesoalan. Kebanyakan nelayan, mereka ni meninggal dunia sebelum usia 60. Wah, sebelum umur 60 meninggal dunia. Maka sebelum usia 60 meninggal dunia ni menjadi tanda tanya. Apabila beberapa orang nelayan, kerana saya dulu rajin dijemput oleh nelayan untuk memberi pandangan tentang pergerakan ikan di laut, maka saya hanya beritahu kepada nelayan-nelayan yang kurang berkemampuan untuk mengenal pasti kawasan Teluk dan kawasan Tanjung. Teluk ada keistimewaannya tertentu, Tanjung ada keistimewaannya tertentu. Tanjung dia belah ombak, dia belah arus. Teluk dia serap ombak, dia serap arus. Maka apabila air pasang, lazimnya ikan akan mendekati tanjung, dan tak semua ikan mendekati tanjung. Ada ikan yang menghampiri teluk. Kena tengok ikan tu bersisik tebal, bersisik nipis, bersisik besar, bersisik halus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ikut jenis ikan yang mana mendekati tanjung, yang mana menghampiri teluk. Kerana Allah Ta'ala jadikan tanjung belah ombak, belah arus. Allah Ta'ala jadikan teluk diserap ombak, diserap arus. Apabila surut, lazimnya tanjung tak surut habis, air masih ada di tanjung. Tetapi kalau di teluk tak ada, air dah tak ada di kawasan teluk. Kita boleh berjalan dalam masa 3 jam bebas berada di teluk. Kadang-kadang kalau kita berjalan di teluk sampai jauh setengah kilometer, air yang ada pun sekadar paras betis sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanjung, teluk. Nak pasang bubu, pasang di tanjung.
Nak pasang jaring, pasang di teluk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah, ceritanya nelayan-nelayan semua bertanya. Kebanyakan kami, dia kata Ustaz Hanafiah, meninggal dunia sebelum umur 60. Kenapa? Jawapan yang saya berikan ialah Allah sebut pada ayat 67 surah Ghafir, wa minkum man yutawaffa min qabl, ada di kalangan kamu yang dimatikan sebelum itu, sebelum usia yang sepatutnya dia mati. Sepatutnya kita mati usia berapa? Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, antara 60 hingga 70. Pun begitu, ada di kalangan kita tak mati-mati lagi, walaupun dah melepasi umur 70, antaranya Tuan Haji Syarif. Tapi rata-rata umur kita ni antara 60 hingga 70 tahun, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Tetapi nelayan ni kebanyakannya sebelum umur 60 meninggal. Maka saya nyatakan kebanyakan nelayan ni berjemur di panas terik matahari. Dahlah tu tak pakai baju, pakai spender je dekat atas bot masing-masing. Jadi dia kena berkali-kali kepanasan. Panas terik matahari dah satu hal, panas daripada balikkan cahaya matahari kan kena permukaan air laut. Tu kena tanya Pak Ungku, dia faham. Kerana air laut ni air masin. In English language you call what? Conductor. Itu bukan konduktor bas, konduktor haba. Salah satu daripada pengalir haba yang lemah, walaupun tidak seperti kupram. Cakap orang putih. Kupram tu pengalir haba yang kuat. Tapi kita kata kalau kita letak elektrik dekat air masin, dia pun boleh mengalirkan arus. Konduktor haba yang lemah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi dia kena dua kali panas terik matahari dan juga balikkan daripada kepanasan matahari yang mengena permukaan air laut. Permukaan air laut ni dia ada, tak tahulah bahasa orang putih, tanya Pak Ungku, ketegangan permukaan. Ketegangan permukaan. Kalau kita letak kalau kita ambil jarum, kita betul-betul letak dekat atas permukaan air, jarum akan timbul. Kerana permukaan air ni dia ada ketegangan permukaan. Itu yang aku belajar dalam ilmu falak lah. Falak dan kehidupan. Sains aku tak reti apa-apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, SPM pun dapat SAP je. Kesian aku. Pak Ungku lain lah, terbaik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka nelayan ni saya kata lain kali kalau waktu tengah hari buta tu, berlindunglah. Janganlah berjemur dekat panas terik matahari. Engkau kena dalam badan kau hitam, aku cakap. Muka hitam, duit aja ada banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu pun kalau tak main trop. Kalau main trop, habis duit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi saya kata waktu tengah hari buta, tak payahlah engkau nak mancing ke, engkau nak jaring ke, carilah tempat lindung. Wah, dia kata
Macam mana Ustaz? Tak apalah. Kalau bot nelayan tu besar, tak payahlah, berlindunglah. Dah baru-baru ni dia orang tutup semua, nampak 2 biji mata je, semua tak kena. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita ni meresap kepanasan terik matahari kena pada kulit, daging, begitu juga sendi kita, dia boleh menyebabkan barah, haba kan. Maksud di sini maknanya menyebabkan lemah sendi-sendi dan tulang kita. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Yang kedua, watan tanurri. Waktu tengah hari buta itulah angin-angin kotor bertiup. Waktu tengah hari buta ni angin-angin kotor bertiup yang bawa penyakit, begitu juga yang bawa hama kotoran. Wal ayazubillah. PBB WHO terkejut Pak Engku apabila Presiden Tanzania menyatakan bahawa negara dia tak perlu PKP. Terkejut. Presiden Tanzania menyatakan COVID-19 ni dah ada di pokok-pokok, di daun, begitu juga di kulit pokok, dah ada kat semua, kat celah-celah batu. Jadi tak ada ertinya kalau kita PKP. Maka WHO terkejut dengan perutusan, bukan Perdana Menteri Malaysia tentang perbelanjaan Malaysia, tak. Dengan kenyataan Presiden Tanzania yang menyatakan negara Tanzania tak perlu lockdown, mungkin lock up, lockdown, kita pun tak faham bahasa Inggeris tu. Tak perlu lockdown kerana dia kata kajian, lah dia orang kulit hitam, kajian daripada cendekiawan dia, doktor-doktor dia mendapati COVID-19 ni dah merata, ada dekat pokok, kulit pokok, dahan pokok, dedaunan pokok, celah-celah batu. Jadi kalau dia kata curfew pun kena juga, rakyat dia pun duduk beramai, duduk lagi kat celah-celah batu, kena juga. Jadi dia kata jalan aje lah. Habis kita ni macam mana? Hari ni mungkinlah kuliah subuh terakhir agak. Lepas tu cuti dah. Aku tak kisah, aku kesian dengan Syekh Yazid ni, belum datang lagi. Syekh Yazid itu je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yalah, orang macam itu susah mati, daihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang macam tuan-tuan yang mudah mati. Watan tanurri watazharu da'ud dafin. Waktu tengah hari buta ni lah, penyakit tersimpan, terbenam di dalam bumi keluar. Bahaya kalau dia keluar, maka COVID-19 akan memberi kekuatan kepada penyakit-penyakit yang tersimpan, terbenam di dalam bumi untuk aktif semula. Perkara ni dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 Hijrah. Imam An-Nawawi bimbang apabila waktu tengah hari buta, penyakit yang tersimpan dalam bumi keluar, nanti COVID-19 bagi berim pula pada dia, dia bertenaga. Itu yang bergejala. Penyakit yang tak pernah dengar pun tiba-tiba timbul semula zaman-zaman wabak.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitu juga kata Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti waktu tengah hari buta, kalau kita ni ada kencing manis kita tu darahnya, kandungan gulanya Pak Habib, Pak Engku naik sikit. Waktu tengah hari buta tu darah tinggi kita tu, BP dia naik lagi. Kita punya jantung pun lemah lagi. Sebab itu disuruh berehat waktu tu. Tengok macam Tuan Haji Syarif, dia berehat, tengok dia rehat aja, tak mati-mati, nampaknya lega je. Tuan-tuan yang fikir tengah hari buta tu, Pak Engku asyik fikir duit, di mana kau duit, habis meninggal dunia lah awak. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Subhanakallah.